Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera buat rakan-rakan guru, rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti channel Cikgu Sensei dan juga tak dilupakan jasa anak-anak pelajar, pelajar-pelajar di luar sana yang mengikuti channel Cikgu Sensei selama ini. Okey, terima kasih Cikgu ucapkan atas penghargaan anda semua di luar sana yang telah pun menonton video-video yang telah cikgu hasilkan, sama ada video PDPC ataupun video pembelajaran cikgu bersama dengan anak-anak pelajar cikgu. Okey, baik, pada hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran ke topik yang baru iaitu tingkatan 5 bab 4 sistem persekutuan. Okey, bab ini sudah semestinya mempunyai berkaitan dengan bab-bab yang sebelum ini. Okey, cuma di dalam topik ini pelajar kena tahu apa yang dimaksudkan dengan sistem. Okey, sistem yang digunakan dalam persekutuan. Okey, persekutuan merujuk kepada gabungan gabungan beberapa negeri di Malaysia yang akhirnya membentuk Persekutuan Malaysia. Okey, kalau sistem ni ikut pengertiannya adalah merujuk kepada proses, strategi, pelaksanaan, perjalanan, itu yang dikatakan sistem pendekatan. Jadi kaitannya di sini adalah apakah yang telah bagaimanakah perjalanan pentadbiran di Malaysia, okey? Bagaimanakah perjalanan pentadbiran di Malaysia? So, pelajar nampak pada paparan gambar, ini adalah gambar Putrajaya. Gambar Putrajaya melambangkan kerajaan pusat bagi Malaysia, kerajaan induk bagi Malaysia ataupun dikenali sebagai kerajaan persekutuan. Okey, di dalam sistem, ini yang dikatakan sebagai yang menggerakkan sistem persekutuan di Malaysia, yang menggerakkan sistem pentadbiran di Malaysia. Okey, peranan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri masing-masing. Okey, dua ni ya. Okey, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Inilah yang dikatakan sebagai sistem dalam persekutuan. Okey. Dalam bab ni ada 4 topik kecil iaitu 4.1 latar belakang sistem persekutuan di Malaysia, 4.2 kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, 4.3 kerjasama kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri dan 4.4 faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, baik, kita pergi ke topik yang pertama. Okey, terlebih dahulu pelajar kena tahu pengenalan kepada topik ini. Okey, pelajar kena maklum Malaysia adalah negara persekutuan. Okey, Malaysia adalah negara persekutuan. Okey, kerana kita menggabungkan beberapa negeri. Kita menggabungkan 13 buah negeri dan termasuk satu negeri tambahan iaitu wilayah persekutuan. Ini dipanggil sebagai negara persekutuan. Okey, dan di Malaysia ini adanya kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang mana kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri lah yang membawa kepada kesejahteraan negara dan juga pembangunan negara. Dan yang akan memantapkan lagi sistem persekutuan kita ini dengan adanya keluhuran perlembagaan dan juga penyelarasan yang sentiasa dilakukan di antara kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Cikgu harap anda, anak-anak pelajar, faham apa yang dimaksudkan dengan kerajaan pusat tadi iaitu persekutuan kita, iaitu di Putrajaya dan juga kerajaan negeri mewakili negeri masing-masing. Okey, ini yang dikatakan sebagai sistem dalam persekutuan. Okey, 4.1 kita mengenali dahulu dari mana datangnya konsep persekutuan ini. Okey, latar belakang ataupun sejarah kewujudan konsep persekutuan. Okey, pelajar kena tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan persekutuan. Persekutuan adalah penyatuan beberapa buah negara, yang membentuk negara bersekutu.
Okey, unsur persekutuan di Malaysia ada dua, iaitu tadi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kedua-duanya ini mempunyai kuasa yang telah dibahagi-bahagikan mengikut peruntukan perlembagaan. Okey, itu maksud kepada persekutuan. Okey, sejarah awalnya terbentuknya negeri-negeri yang bergabung ini adalah daripada Konfederasi 1895 di Negeri Sembilan ya. Okey, pelajar lihat sejarahnya pada tahun 1889 terlebih dahulu Luak Tampin, Rembau dan Seri Menanti. Tiga luak ni bergabung di dalam Konfederasi Seri Menanti. Okey, dan di bawah pentadbiran Residen British. Kemudiannya 1895 telah bergabung beberapa luak Johor, Jelebu, Sungai Ujong, Rembau dan Tampin. Lebih kurang 5 telah membentuk Konfederasi Negeri Sembilan yang lebih besarlah, gabungan yang lebih besar dan di bawah pentadbiran Residen British Martin Lister. Dan jawatan Yang Tuan Besar Seri Menanti telah ditukar kepada Yang di-Pertuan Besar Seri Menanti. Jadi maksud konfederasi ini adalah gabungan negeri-negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar, namun kedaulatan negeri tetap terpelihara. Okey, sejarah yang seterusnya adalah gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, yang dikenali sebagai Persekutuan 1896 ya. Okey, di dalam gabungan ini, okey, negeri-negeri ini bergabung di bawah melalui Perjanjian Persekutuan 1895 di bawah kuasa Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran. Namun pada masa ini belum ada pengagihan kuasa antara persekutuan dan juga negeri. Okey, peringkat seterusnya, lahirnya Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini telah distruktur semula. Apakah kelebihan penstrukturan semula? Ialah memperkemaskan tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di tanah Melayu. Okey. Gabungan yang seterusnya apabila British mengambil alih semula pentadbiran Tanah Melayu dengan memperkenalkan Kerajaan Malayan Union 1946 ataupun Kesatuan Malaya atau Kerajaan Kesatuan. Konsep kesatuan ataupun kesatuan membawa maksud bayangan kerajaan pusat, bayang-bayang saja yang kuat di bawah kuasa Gubernur British. Namun, pentadbiran MU 1946 ini tidak bertahan lama kerana mendapat bantahan daripada raja-raja dan juga orang Melayu. Okey, apabila orang Melayu rasa semakin tergugat dan kedudukan raja pun telah tergugat. Jadi, terbentuklah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Dalam perjanjian ini telah menggabungkan 9 negeri yang beraja dan Melaka serta Pulau Pinang. Okey, dalam perjanjian PTM 1948 ini telah menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta mempunyai agihan kuasa masing-masing. Okey, PTM 48 inilah yang membawa era moden konsep persekutuan. Okey, namun dalam PTM 1948 ini ketua persekutuan masih lagi wakil British iaitu Pesuruhjaya Tinggi British, manakala ketua bagi negeri-negeri adalah raja-raja Melayu. Okey, dan peringkat seterusnya sebaik sahaja Tanah Melayu merdeka, persekutuan telah dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka.
Kesan kegabungan PTM 1957 yang merdeka ini telah mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat dan melicinkan pentadbiran. Okey, konsep persekutuan di sini diperkukuhkan dengan amalan ya. Amalan raja berperlembagaan digabungkan dengan konsep demokrasi berparlimen. Seperti yang telah kita belajar pada bab 3 ya. Okey, gabungan kedua-dua keunikan pentadbiran ini. Okey, namun di sini ketua persekutuan telah bertukar tangan kepada yang di-Pertuan Agong ya. Kuasa persekutuan telah diambil alih oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, dan seterusnya apabila masuknya Sabah, Sarawak dan Singapura, persekutuan ini telah ditukar nama menjadi Persekutuan Malaysia 1963 melalui Perjanjian Malaysia 16 September 1963. Okey, belajar faham ya? Dari sinilah bermulanya konsep persekutuan. Bermula daripada sejarah daripada Negeri Sembilan, Konfederasi Negeri Sembilan lalu menjadi istilah hari ini Persekutuan Malaysia ya. Okey, kita ke topik yang kedua, 4.2, kita lihat kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pelajar lihat pada paparan gambar ya. Agar pelajar tak salah tafsiran, kerajaan pusat kita berpusatkan di Putrajaya. Itu dipanggil kerajaan persekutuan. Okey, dan kerajaan negeri adalah berfokuskan negeri masing-masing. Yang cikgu paparkan ni adalah bangunan pentadbiran negeri cikgu lah ya. Okey, kalau anda lihat pula di negeri masing-masing mempunyai bangunan pentadbiran negeri yang tersendiri, yang unik ya. Jika anda search pada Google, anda akan jumpalah pelbagai bentuk dewan undangan negeri yang sangat unik ya, mengikut negeri masing-masing. Okey, pentadbiran di Malaysia tadi ada dua cabang, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kerajaan tempatan tidak ada kuasa yang khusus kerana kerajaan tempatan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, pelajar. Harap pelajar maklum di sini. Okey, pembahagian kuasa. Okey, yang pertama, pembahagian kuasa. Okey, kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri meliputi kuasa perundangan, kuasa undang-undang dan juga kuasa pemerintahan. Okey, kenapa merangkumi semua aspek? Untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan dan juga mengelakkan masalah. Namun, walaupun telah dibahagikan kuasa secara seimbang, namun kuasa persekutuan lebih besar daripada kuasa negeri. Okey, tujuan kenapa kuasa kerajaan persekutuan lagi besar? Yang pertama, agar menjadikan persekutuan lebih kuat. Yang kedua, menjamin kestabilan negara. Dan yang ketiga, mengekalkan pembangunan negara. Okey, sebab itulah kenapa kuasa kerajaan persekutuan lebih besar berbanding dengan kerajaan negeri ya. Okey, kita lihat pula bagaimana perpindahan pusat pentadbiran Malaysia pada awalnya berpusatkan di Bandaraya Kuala Lumpur dan akhirnya berpindah di kawasan Putrajaya. Okey, pada masa itu pada tahun 1999 diilhamkan oleh Perdana Menteri pada masa itu iaitu Dr. Mahathir kerana rasional dipindahkan pusat pentadbiran Malaysia kerana kesesakan di dalam Bandaraya Kuala Lumpur dan juga pertambahan penduduk di samping perkembangan pesat ekonomi. So, pada tahun 2000, Kerajaan Selangor dan juga Kerajaan Persekutuan telah menandatangani perjanjian menjadikan Putrajaya sebagai wilayah persekutuan. Dan nama Putrajaya ini mengambil sempena nama Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay? Jadi,
Keputusan pada masa itu adalah keputusan yang tepat dan anak pelajar lihatlah kesannya pada hari ini perkembangan wilayah Putrajaya ya. Di sanalah kawasan tumpuan semua bangunan-bangunan pentadbiran kementerian. Okey. Yang cikgu tunjuk pada gambar ni yang bawah ni adalah Kementerian Keuangan. Yang tepi ni adalah Kementerian Dalam Negeri ya kalau cikgu tak silap. Okey, kita lihat pula kuasa kerajaan persekutuan. Okey, kuasa kerajaan persekutuan antaranya seperti parlimen ya. Parlimen membuat undang-undang. Okey. Parlimen, kalau parlimen membuat undang-undang. Kuasa persekutuan ni adalah bidang kuasa. Bidang kuasa persekutuan telah diperuntukkan oleh perlembagaan yang dipanggil senarai persekutuan. Dan dalam bidang kuasa persekutuan ini terdapat juga aspek perkhidmatan dalam pentadbiran ya. Jadi kebanyakan pelajar tengok antara senarai persekutuan, antara bidang-bidang kuasa ya kerajaan pusat kita ini kebanyakan memegang hal-hal yang besar dalam negara ya, memegang hal-hal yang penting dalam negara. Antaranya hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan, pentadbiran keadilan, keuangan, kewarganegaraan, pelajaran, kesihatan. Dan yang cikgu paparkan ini adalah bangunan-bangunan kementerian tadilah, antaranya bawah ni Kementerian Pelajaran. Yang dekat atas kanan itu adalah Kementerian Kesihatan dan yang kiri ni adalah Kementerian Pertahanan. Inilah bidang-bidang kuasa persekutuan yang memegang kuasa yang penting, kuasa yang besar ya. Okey, berbeza dengan negeri. Kuasa negeri. Kuasa kerajaan negeri. Okey, kalau negeri yang bertanggungjawab membuat undang-undang, menggubal undang-undang adalah DUN. Ini pun telah anda pelajari dalam bab 3 sedikit sebanyak tentang DUN. Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang negeri yang dipanggil senarai negeri. Okey, antara senarai-senarai negeri ataupun bidang-bidang kuasa yang telah diberikan kepada negeri adalah Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian, Hari Pelepasan Negeri, Kerajaan Tempatan, Perkhidmatan Tempatan dan juga Undang-Undang Negeri. Okey, yang ketiga pula senarai bersama. Senarai bersama adalah bidang kuasa bersama-sama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, dalam senarai bersama ini membolehkan parlimen peringkat persekutuan tadi dan juga DUN peringkat negeri menggubal undang-undang untuk perkara yang sama ya. Okey, sekiranya ada percanggahan, maka perkara yang parlimen telah persetujui akan dipatuhi. Okey, pelajar lihat ya senarai bersama antaranya tentang beasiswa, tentang perlindungan haiwan, taman negara, perancangan bandar, kesihatan awam, kebudayaan dan sukan dan perumahan. Perumahan masing-masing bertanggungjawablah, persekutuan dan juga negeri sama-sama bertanggungjawab. Okey, ada 3 ya dalam bidang kuasa ni, senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Okey, namun terdapat sedikit penambahan peruntukan bagi Sabah dan Sarawak apabila telah menyertai Malaysia. Okey, sebab diberi peruntukan tambahan untuk menyesuaikan kemasukan negeri ini ke dalam persekutuan Malaysia. Okey, antara senarai negeri ya yang diberi tambahan kepada Sabah dan Sarawak adalah Undang-Undang dan Adat Negeri, Mahkamah Anak Negeri dan Kereta Api di Sabah. Manakala senarai bersama yang menjadi tambahan kepada Sabah dan Sarawak berkenaan dengan undang-undang diri, penyelidikan, pertanian, pencegahan penyakit perosak dan pilihan raya negeri. Ini yang dikatakan tadi sebagai kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri.
Okey, sekarang kita rujuk pula kepada peranan, kepentingan kewujudan kerajaan tempatan di daerah masing-masing. Okey, kalau kita nampak di beberapa buah bandar, kadang-kadang bandar itu terlalu cantik, kadang bandar itu sederhana sahaja, itu semuanya bergantung kepada kerajaan tempatan. Okey, peranan kerajaan tempatan adalah mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempat atau daerah kecil yang telah pun diwartakan. Okey, dan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, dan kerajaan tempatan ini adalah perantara antara kerajaan negeri dan juga rakyat. Okey, kerajaan tempatan berfokuskan kepada memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Antara jenis-jenis kerajaan tempatan yang terdapat di semua daerah adalah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan juga Majlis Daerah. Ya, tiga ni. Biasa ni pelajar-pelajar tengok ya. Dan ni adalah bidang kuasa mereka. Fungsi-fungsi kerajaan tempatan pun berlaku di sekitar kita. Okay? Menyediakan perkhidmatan pembersihan, lesen penjajah, membangunkan perumahan, sediakan kemudahan sukan, rekreasi, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan seperti banjir, menyediakan kemudahan awam, menyenggara jalan raya, menyenggara sistem saliran dan perparitan, mengindahkan kawasan, menjaga kesihatan awam dan menyediakan perkhidmatan kebersihan. Ini antara fungsi-fungsi. Jadi pelajar-pelajar nampak dah kan fungsi-fungsi kerajaan tempatan di tempat kita ya. Dan 4.3 adalah pelajar lihat pula kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, betapa kedua-dua badan ni, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, saling bekerjasama, saling bergantung demi mengekalkan kestabilan negara, demi manfaat kesejahteraan negara. Okey, pelajar lihat terlebih dahulu ada 4 bentuk kerjasama antara kedua-duanya ni, tanggungjawab persekutuan dan juga negeri sama-sama, iaitu yang pertama sekali kerjasama pembangunan sosioekonomi, kedua kerjasama pemuliharaan khazanah negara, 3 kerjasama penyediaan perumahan rakyat, dan yang keempat kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, kita lihat yang pertama, kerjasama dalam membangunkan aspek sosioekonomi. Okey, yang pertama pembangunan tanah. Okey, pada awal kemerdekaan, kerajaan persekutuan telah membuka banyak tanah-tanah baru, dan telah dilaksanakan pembangunan in situ. Okey, pembukaan tanah baru ini telah dirintis melalui projek Felda ya, Felda yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak ya, pada tahun 1956. Peranan Felda adalah mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri sebagai langkah melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Kejayaan Felda telah membawa kewujudan penubuhan Felkra. Felkra ini lembaga penyatuan dan pemulihan tanah Persekutuan 1966. Fungsi Felkra menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Okey, manakala maksud pembangunan in situ lebih kepada pembangunan fizikal ya, melengkapkan kemudahan-kemudahan yang tidak ada, terutama sekali di kawasan-kawasan desa ya. Antaranya kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Okey, antara rancangan pembukaan tanah yang telah dijalankan lagi adalah segitiga jengka. Projek segitiga jengka, projek pembangunan wilayah yang telah dilaksanakan oleh
Felda yang merangkumi 3 daerah. Ya, projek segitiga jengka. Inilah dilakukan oleh Felda dan juga Felcraft. Okey, kerjasama yang kedua yang melibatkan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam pembangunan wilayah. Okey, di wilayah masing-masing turut dibangunkan beberapa projek pembukaan tanah seperti Felda ya, antaranya Kesedar di Kelantan Selatan, Ketengah di Terengganu, Dara di Pahang Tenggara, Kejora di Johor Tenggara, Perda dan juga di Kedah. Ini adalah kerajaan persekutuan telah membuka kawasan lebih banyak di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah-wilayah yang baru. Okey, kalau di Sarawak, Agensi Pembangunan Wilayah di Sarawak diletakkan di bawah tanggungjawab Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak. Manakala Agensi Pembangunan di Sabah di bawah kuasa Lembaga Kemajuan Tanah Sabah. Okay, ini kerjasama yang kedua dalam aspek sosioekonomi. Dan yang ketiga, pembangunan koridor wilayah. Koridor wilayah ni adalah satu projek jangka panjang. Okay, pada awalnya dia berfokuskan kepada pembangunan negeri dan wilayah yang kurang membangun, kurang pesatlah. Okey, supaya berlaku keseimbangan ya antara pembangunan di negeri dan wilayah di situ. Okey, antaranya yang kamu nampak contoh paling jelas telah dilaksanakan di Malaysia adalah projek Iskandar Malaysia di wilayah Iskandar ya. Okey, kamu nampak pada gambar inilah yang telah dibangunkan di kawasan Iskandar ni, Johor ya. Telah dijadikan sebagai satu pusat pelancongan. Tambah-tambah lagi sangat berdekatan dengan negara jiran iaitu Singapura. Okay, ini ada contoh ya, contoh pembangunan koridor wilayah antara yang terbesar di Malaysia ya. Okay, yang kedua, bentuk kerjasama yang kedua dalam memelihara khazanah negara. Okay, antaranya yang pertama pengurusan taman negara. Pengurusan hidupan liar dan taman negara di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Pada tahun 1972 telah dibuat Akta Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar dan pada tahun 2010 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Pada tahun 1972 hingga 1978, Kerajaan Persekutuan telah mengambil alih semua jabatan mergas tuah negeri di Semenanjung Malaysia dan telah digantikan dengan istilah yang baru iaitu Perhilitan, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Okey, bagi di Sabah dan Sarawak, pengurusan taman negara di Sarawak di bawah kuasa Perbadanan Perhutanan Sarawak dan pengurusan taman negara di Sabah di bawah pengurusan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okey, ini kerjasama yang pertama dalam mengekalkan taman negara. Okey, yang kedua pengurusan taman laut yang menjadi pusat pelancongan ni ya, kedua-duanya ni menjadi fokus pelancongan. So memang kena dijaga betul-betul. Okey, untuk memelihara khazanah laut, sebanyak 42 buah pulau telah diwartakan sebagai taman laut. Okey, jadi kerajaan persekutuan telah membentuk dasar yang berkaitan dengan taman laut. Manakala kerajaan negeri pula berkuasa terhadap pulau, terhadap pembangunan pulau-pulau. Okey, Jabatan Taman Laut telah ditubuhkan pada 2007 yang merupakan agensi kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap dasar pengurusan taman laut. Pada tahun 2018, Jabatan Perikanan Malaysia telah menguruskan taman laut, manakala kawasan perlindungan marin di Sabah menjadi tanggungjawab negeri. Okey, iaitu taman di bawah tanggungjawab Taman-Taman Sabah.
So dua ni yang khazanah yang dipelihara dalam negara kita, iaitu di Taman Negara dan juga Taman Laut. Okey, yang ketiga, kerjasama yang ketiga di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri adalah dengan menyediakan perumahan rakyat. Daripada perumahan rakyat serendah-rendah pendapatan sampailah perumahan rakyat yang mampu milik. Ya, okey. Pada peringkat awal, perumahan awal sewaktu awal-awal kemerdekaan dulu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah. Okey, terutama sekali di kawasan bandar. Jadi, Kerajaan Persekutuan telah pun menubuhkan Kementerian Kerajaan dan Perumahan Tempatan 1964. Okey, antara peranan kementerian ini adalah untuk menggerakkan projek perumahan kos rendah. Jadi, peranan kerajaan negeri di sini adalah menyediakan tanah, menjual tanah kepada kerajaan persekutuan dengan harga yang rendah. Okey, semata-mata untuk projek perumahan kos rendah ini. Okey, yang kedua, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Okay, selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah bersama-sama membina rumah untuk rakyat yang berpendapatan rendah untuk selesaikan masalah kemiskinan rakyat. Okay, antaranya yang telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan adalah PPR, Program Perumahan Rakyat, untuk membina perumahan awam seluruh negara. Manakala kerajaan negeri telah menubuhkan PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Perak untuk membina rumah rakyat berpendapatan rendah. Ya. Okey, selain itu, kerajaan negeri telah memperkenalkan program perumahan awam kos rendah ataupun PAKR. Ya. Okey, seterusnya perumahan mampu milik. Pelajar lihat pada gambaran. Inilah contoh-contoh perumahan mampu milik. Ini yang paling jelaslah pelajar nampak. Prima, ya, projek perumahan satu Malaysia antaranya, ya. Majlis Perumahan Negara daripada tahun 2014 telah merangkas strategi menyediakan perumahan mampu milik. Jadi, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah menubuhkan pelbagai agensi dan program khas untuk menggalakkan golongan pertengahan ini memiliki rumah, ya. Antaranya seperti projek Prima, projek Rumah Mesra Rakyat. Kalau di Selangor tu Rumah Selangorku, dan kalau di Johor Rumah Mampu Milik Johor. Ini pun pelajar biasa nampaklah perumahan-perumahan, sama ada yang kita tinggal ataupun tidak. Inilah antara kerjasama, bukti kerjasama antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Masing-masing bertanggungjawab. Okey, seterusnya kerjasama yang agak penting dalam aspek keselamatan dan juga menjaga kedaulatan negara. Okey, memandangkan aspek keselamatan dan pertahanan ini adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, jadi antara badan-badan yang berkaitan dengan keselamatan yang telah pun ditubuhkan seperti KDN, Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Kementah berkaitan dengan pertahanan negara dan diselaraskan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Antara yang telah dilakukan adalah mewujudkan kawasan pemerintahan khas bagi Sabah dan Sarawak atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, kerjasama yang pertama dapat dilihat sewaktu kes di Sarawak lah. Okey, pada masa ini telah ditubuhkan Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Okey, akibat ancaman komunis di Sarawak. Jadi, Tun Abdul Razak Husin
sebagai Perdana Menteri kedua masa itu dan juga sebagai pengerusi MKN telah mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak. Okey, bahagian ketiga Sarawak iaitu RASCOM, Rajang Area Security Command, Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Okey ni ya, RASCOM. Okey. RASCOM, Ketua Menteri Sarawak ya, Ketua Menteri Sarawak pada masa itulah yang menjadi pengarah operasi negeri dalam RASCOM dan menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam. Okey, kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui RASCOM ini adalah strategi yang berjaya memulihkan dan mengekalkan keamanan Sarawak semula ya. Namun pada tahun 1995 RASCOM dibubarkan kerana semua operasi keselamatan di bawah kuasa ataupun di bawah tanggungjawab MKN, Majlis Keselamatan Negara ya. Okey, yang seterusnya kita lihat pula di Sabah. Antara kerjasama persekutuan dan juga negeri adalah dengan mewujudkan penubuhan ESKOM. Semua tahu ESKOM. ESKOM adalah kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah. Berikutan kes pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanduo, Lahadatu, Sabah pada 12 Februari pada 2013. Okey, peranan ESKOM mengawasi keselamatan 10 daerah ataupun dipanggil sebagai S-Zone, Zon Keselamatan Timur Sabah. Okey, pelajar lihat pada peta antara kawasan ESKOM, kawasan yang telah dilindungi oleh ESKOM, Kudat, Sandakan, Lahadatu, Kunak dan Tawau ya. Okey, ESKOM. Ini contoh ESKOM. Kesannya telah menambah baik aspek keselamatan dan ESKOM juga turut bekerjasama dengan agensi keselamatan negara seperti PDRM, ATM ataupun APMM. Pada gambar pelajar lihat inilah peranan mereka ya di kawasan timur ni, kawasan-kawasan sepadan laut ya. Okey, ini adalah jawatan kuasa ESKOM dan yang sebelah kanan ni adalah latar belakang penubuhan ESKOM. Okey, 12 Februari pencerobohan, 5 Mac Ops Daulat, 7 Mac pengumuman pembentukan kawasan keselamatan khas, 27 Mac pengisytiharaan 10 daerah tadi S-Zone dan 1 April ESKOM telah rasmi ditubuhkan. Ini peranan ESKOM ya. Okey, tajuk yang terakhir adalah faktor 4.4. Apakah faktor yang akan mengukuhkan sistem persekutuan di Malaysia ni ya? Okey, ada dua faktor. Yang pertama adalah keluhuran perlembagaan dan yang kedua adalah penyelarasan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, pelajar telah tahu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Jadi, undang-undang yang digubal daripada peringkat parlimen ataupun persekutuan dan juga DUN tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kerana perlembagaan persekutuan ini sentiasa menjadi rujukan. Okey, tambah-tambah apabila terdapat ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan juga undang-undang negeri. Okey, yang kedua, penyelarasan. Okey, bagaimanakah penyelarasan dilakukan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Yang pertama, mesyuarat menteri besar dan juga ketua menteri. Okey, mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri
Dan tujuan mesyuarat antara menteri-menteri bersama dengan Perdana Menteri adalah untuk membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang telah pun diputuskan oleh kerajaan. Contoh baru-baru ni mesyuarat khas ya, terdapat banyak sangat mesyuarat khas. Antaranya yang terbaru mesyuarat khas berkaitan dengan COVID, ya COVID-19 ni ya. Okey, lepas tu antara bentuk penyelarasan lagi terdapat majlis yang telah termaktub dalam perlembagaannya. Perlembagaan telah memperuntukkan penubuhan majlis negara, antaranya Majlis Keuangan Negara, Majlis Tanah Negara dan juga Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Manakala majlis yang telah ditubuhkan oleh kerajaan adalah Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan juga Majlis Perumahan Negara. Okey, jadi pelajar faham kedua-dua inilah faktor yang membawa kepada pengukuhan sistem persekutuan ya. Yang pertama tadi dengan adanya keluhuran perlembagaan yang tertinggi di Malaysia dan yang kedua penyelarasan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi sebagai kesimpulan kepada bab 4 ini, okey, kita lihat ya sebenarnya prinsip persekutuan ini, gabungan negeri-negeri ini sebenarnya membawa kestabilan pada negara dan membawa kepada manfaat kesejahteraan negara ya. Jadi yang tadi cikgu bincang daripada awal tentang kuasa, agihan kuasa dan juga kerjasama antara persekutuan dan juga negeri sebenarnya membawa kemajuan pada negara dalam pelbagai bidang. Okey, pembahagian kuasa ya, pembahagian kuasa tadi yang pelajar paling nampak ya, antara ada senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama. Sebenarnya adalah pendekatan yang terbaik bagi sistem persekutuan kita ini bagi menjamin kekuatan negara, mengekalkan kekuasaan negara dan membawa kepada kestabilan negara. Okey, sebagai nota yang terakhir, antara elemen kewarganegaraan dan juga nilai civic dalam bab ni, pelajar kena tahu betapa pentingnya musyawarah ya. Musyawarah di antara persekutuan dan juga negeri. Pentingnya mewujudkan pentadbiran yang sistematik, pentingnya sikap kerjasama antara persekutuan dan juga negeri, dan kepentingan memahami tanggungjawab rakyat dan juga pemimpin bagi membangunkan negara. Okey, sampai di sini sahaja cikgu punya pembelajaran pada hari ini dan cikgu harap pelajar faham kesemua aspek yang kita telah bincangkan, 4 topik. Okey, dan pelajar boleh menyalin nota daripada video cikgu ini dan sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kerana telah menonton semua video-video yang telah cikgu paparkan di dalam YouTube dan jangan lupa subscribe channel cikgu dan sila tekan loceng untuk mengikuti kelas-kelas cikgu di masa akan datang. Okey, bye.